Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wabihi taufiqi. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha. Anta khairu man zakkaha. Anta waliyuha wa maulaha. Amin. Allahumma amin. Amma ba'du. Ikhwatul iman, ikhwatu fid din, a'azakumullah wa uhibbukum fillah. Usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad faza man ittaqa. Ikhwatul iman, ikhwatu fid din, a'azakumullah wa uhibbukum fillah. Usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad faza man ittaqa. Alhamdulillah, summa alhamdulillah ikhwan. Dengan limpah kurnia daripada Rabbul Alamin, kita menyambung bacaan kita. Malam ni kita masuk bab yang ketiga, iaitu dua asas yang mesti diketahui pada muka surat 23. Ke surat 23, bab yang ketiga, dua asas yang mesti diketahui. Dua asas ini merujuk kepada maksud penulis kita, sahibus samahah kita. Baik, kita tengok apa yang nak disebut oleh sahibus samahah kita. Bab yang ketiga, dua asas yang mesti diketahui. Sebelum kita melihat unsur-unsur yang boleh membawa golongan sufi atau tarikat ke dalam kancah penyeleweng, kita wajar mengetahui dua hakikat asas yang tidak boleh dinafikan. Pertama, asas yang pertama, persoalan kerohanian dan penyucian jiwa adalah persoalan pokok yang ada ajaran Islam yang bersumberkan Al-Quran dan As-Sunnah As-Sabitah. As-Sabitah bermakna yang sabit, yang telah ditetapkan. Maka usaha untuk membersihkan diri dengan panduan Al-Quran dan As-Sunnah adalah perkara yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Tarikat yang bermaksud jalan, iaitu jalan beribadat menuju kepada Allah, adalah terpuji jika berlandaskan kedua sumber agung tersebut. Ini perkara yang mesti, perkara asas kata sahibus samahah. Iaitu apa dia? Kita kena tahu pada menyatakan bahawa Islam ini ada di dalamnya unsur kerohanian. Memang begitu. Kejadian manusia macam tu. Allah buat Adam, unsur jasad, unsur roh. Buat daripada tanah, daripada itu, daripada ini. Itu adalah unsur jasad. Kemudian Allah Ta'ala kata, kami tiup roh masuk ke dalam diri Adam. Ada roh, ada jasad. Maka pembersihan jasad pun ada, pembersihan roh pun ada. Dalam surah Al-Baqarah, Allah Ta'ala menyebut tentang pada ayat 222, Allah katakan pada ayat ni kita hafal, innallaha yuhibbut tawabina wa yuhibbul mutatahhirin. Bahawa Allah sangat mencintai orang-orang yang bertaubat dan orang-orang yang terlibat dengan taharah, kesucian, suci. At-tawabin, taubat. Taubat ni apa? Taubat ini kerohanian, membersihkan roh daripada dosa.
Al-mutatahhirin ialah membersihkan diri. Ayat ni berkenaan dengan wanita yang dalam haid. Maka Allah suka orang yang bersihkan diri. Dalam ayat Allah, dalam surah Al-Mudaththir, Allah katakan wasiyabaka fatahhir. Maka pakaian kamu hendaklah kamu bersihkan. Maka innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Islam itu penuh dengan ajaran menyucikan diri. Dalam surah Jumaat diguna perkataan tazkiyah wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitab, untuk mentazkiyahkan kamu, membersihkan jiwa-jiwa kamu. Jadi kalau perkataan sufi tak mai, tarekat tak mai, perkataan ni semua tak mai, Islam telah ada benda tu, telah ada. Islam mai lebih awal daripada kalimah-kalimah ni. Telah ada, telah cukup. Sekiranya tidak wujud ajaran sufi dan tarekat pun, apa yang ada, apa yang dalam Alkitab dan As-Sunnah sudah memadai bagi setiap Muslim. Macam tu. Yang ni mau kala besar-besar. Kalau sekiranya tidak wujud ajaran sufi dan tarekat pun, apa yang dalam Alkitab dan Sunnah sudah memadai bagi setiap Muslim. Bukanlah bererti bahawa jika seseorang tidak menyertai tasawuf atau tarikat, bererti dia tidak akan dapat membersihkan diri. Sebaliknya, sekiranya seseorang berpegang dengan ajaran Nabi SAW, dia akan menemui semua penawar untuk jiwa. Dia akan jumpa semua. Macam ambil ayat semayang, bersih diri, bersih roh. Dosa keluar sampai kuku. Ini benda-benda yang tak nampak. Dosa ni benda tak nampak. Basuh muka, daripada titisan yang akhir itu dia rentak habis dosa muka. Kita basuh tangan, titisan ayak terakhir itu dia rentak habis kot celah-celah kuku kita habis. Kita semayang lagi, kita rokok, kita sujud, kita takbir. Ini pembersihan daripada dosa. Nas-nas Al-Quran dan As-Sunnah begitu banyak berhubung dengan tazkiyatun nafsi. Ahlu Sunnah berpegang bahawa jalan untuk membersihkan diri telah pun ditunjuk dengan jelas oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Ia lebih dari jalan segala syekh tarekat yang ada. Bahkan mana-mana jalan tarekat kerohanian yang bercanggah dengan jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah ditolak. Seperti yang dinyatakan sebelum ini, kata Dr. Abdul Karim Zaidan, kata dia, amal saleh ialah apa yang sahih dan ikhlas kepada Allah. Apa yang sahih itu ialah yang menempati syarak. Maka membuat bid'ah dalam agama dengan menambah atau mengurangkannya adalah sesuatu yang tidak dibolehkan, dan tiada pahala bagi pengamalnya sekalipun dengan niat beribadat kepada Allah Ta'ala. Bid'ah itu lebih buruk daripada maksiat. Ini pemoboh besar-besar. Bid'ah itu lebih buruk daripada maksiat. Ini kerana bid'ah itu mengubah agama serta menghukum dan mentomah syarak sebagai cacat, berhajat kepada penyempurnaan, pengurangan dan pengubahan. Ini adalah perkara yang sangat besar yang tak boleh kita beriktikad atau beramal dengannya. Untuk itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi amaran mengenai bid'ah. Sabdanya, wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah. Maksudnya, jauhilah kamu perkara-perkara yang diada-adakan dalam agama, kerana setiap yang diada-adakan itu
bid'ah, dan setiap bid'ah itu sesat. Sesat. Setiap bid'ah itu sesat. Dan memang ada hadis menyatakan wa kullu dhalalatin finnar. Tapi di terjemahan itu betul kan? Maka kata Dr. Abdul Karim Zaidan, maka segala kebaikan ialah apa yang dibawa oleh syarak dan berpada dengannya. Itulah kebaikan. Lain bukan kebaikan. Ikhwan, ini kata sahibus sama'ah kepada kita, ini adalah perkara yang pertama. Pakcik, ambil ni. Ambil ni. Saya tak boleh tengok pakcik tak ada buku. Saya tak ada apa. Saya dah yang original. Tapi pasal ini kecil, itu besar. Seronok tengok tu. Muka surat berapa pakcik? 25. Baik. Ikhwan, ini asas yang pertama. Asas yang pertama yang disebut oleh sahibus samahah, Datuk Mufti kita, berkenaan dengan bahawa Islam ini telah ada di dalamnya hal berkaitan dengan tazkiyatun nufus. Elok ikhwan, bukan kata apa-apa, saya kata elok. Dalam hal ini kita ulang apa yang Quran sebut. Itu apa dia? Kita panggil dia dengan nama yang Quran panggil, tazkiyatun nufus. Tazkiyah. Salahkah kita panggil dia dengan nama tasawuf? Tidak, itu hanya bahasa. Tetapi perkataan tazkiyah itu main daripada Quran sendiri. Macam kita diajar kan, kita diajar latih sebut bulan puasa tu dengan nama Ramadan. Tak usah panggil bulan puasa. Sebab bila panggil bulan puasa, dia macam tak ada special. Tapi bila kita sebut Ramadan Mubarak, dia kita diajak sebut semayang tarawih itu dengan nama Qiyam Ramadan. Sebab itu nama yang ada dalam hadis. Salahkah panggil tarawih? Tak salah. Tapi bila panggil tarawih, kita tak nampak sunnah Nabi tu. Ni tarawih nak main dah ni. Nak kenapa betul? Nak subhanal malikil ma'bud. Kita nampak yang tu. Bila kata tarawih, kita nampak yang tu. Dan bila kata tarawih, dia jadi macam kita punya nampak. Kalau buat 2 tak jadi tarawih. Buat 4 belum tarawih. Buat 6 belum tarawih. Buat 8 belum tarawih. Dia kena buat 20 baru jadi tarawih. Kita punya ingat. Nabi kata semayang malam itu 2. Nabi yang abang tu 2. Bila dah kita rasa bimbang subuh nak masuk, Nabi kata semayanglah witir. Habis. Jadi kita diajak panggil semayang malam itu, semayang tarawih itu dengan nama Qiyam Ramadan. Jadi kalau itu yang kita asuh, kalau itu yang kita duk bawa selalu, maka kita bawa juga bahasa-bahasa yang ada dalam Quran. Penyucian jiwa ni selalu kita panggil dengan nama tasawuf. Bila kita sebut tasawuf, dia ada kepahaman dia sendiri. Dia ada cara-cara dia. Hampa macam lain, kami orang tasawuf. Kami orang tasawuf macam ni, hampa orang lain. Kita namakan dia sebagai tazkiyatul nafs, supaya kita nampak kok mana kita pi sekalipun, kita tak boleh lepas daripada tali ikat kita kepada sunnah Nabi. Kok mana pun kita kena di atas sunnah nabawiyah mutahharah sabitah. Sunnah nabawi yang suci, lagi sabit, lagi sahih ni. Kita kena mata rantai itu daripada Nabi, kita kena ikat diri kita pi sampai ke Nabi. Yang ni yang Quran guna dengan perkataan hablullah.
wa'tasimu bihablillahi jami'a. Peganglah teguh kamu dengan tali Allah. Allah namakan Islam, Allah namakan Quran, Allah namakan sunnah Nabi dia dengan nama hablullah, tali Allah. Ini dalam syarah dia beritahu pasal apa disebut hablun. Hablun tu tali, sebab tali tu jenis bintai. Tali, ikat tali, ikat tali baru jadi satu tali. So bila nak selamatkan orang, kita kena belit dan dia tak mudah putus. Dalam hadis Nabi kata tamassak, addu alaiha. Nabi kata tamassak, pegang sungguh, ikat, ambil sunnah ni, belit ke hati kamu. Dah belit ke hati kamu, belit tubuh badan kamu. Kalau sunnah tu diheret dengan kamu, kamu terheret. Nabi nak kita macam tu. Dalam hal akidah, dalam hal ibadah, dalam hal tazkiyah, Nabi nak kita macam tu. Maka salah kalau kita ingat kata Islam ni tak ada dalam bab tazkiyah. Dalam bab tazkiyah pun sama, tak boleh ada tokoh tambah. Tak boleh ada tokoh tambah kerana hadis dah mai bagi tahu pada kita. Dan Dr. Abdul Karim Zaidan dalam buku dia Usulul Da'wah, ada nota kaki di bawah tu nombor 2, dalam buku dia Usulul Da'wah, dia dah bawa hadis ni mai dan dia kata sepatah, kata Dr. Abdul Karim Zaidan, dia kata maka segala kebaikan ni, segala kebaikan itu ialah pada apa yang dibawa oleh syarak. Syarak bawa itulah segala kebaikan, dan berpada dengan syarak kita rasa cukup, kita rasa kafa, kita rasa selesa dengan apa yang syarak bawa, itulah yang sempurna. Itu benda yang pertama, asas pertama. Asas yang kedua, kata Sahibus Samahah, ini benda kedua kita kena tahu. Apa dia? Kedua, satu perkara tak boleh dibantah, bahawa sebahagian aliran tasawuf dan tarekat dipengaruhi oleh anasir-anasir luar daripada Islam. Ini saya baca terus ya. Kemarin kita tapis juga, ini saya tak tapis baca. Yang kedua, kata Sahibus Samahah, satu perkara yang tak boleh dibantah bahawa sebahagian ajaran tasawuf, bukan semua, sebahagian, dan tarekat dipengaruhi oleh anasir-anasir luar daripada Islam, seperti unsur-unsur ajaran Kristian, Hindu, Parsi, Yunan dan lain-lain. Yang paling banyak, yang paling lama bagi pengaruh apa dia? Yunan, Greek tua. Dalam akidah pun dia tinggal dia punya asar, kesan dia. Ini kalau antum baca satu buku nama dia Duhal Islam, ada 3 jilid, ditulis oleh siapa? Muhammad Amin. Dia cerita dalam buku itu perkembangan akidah yang masuk dalam dunia Islam. Antum pernah baca buku ni? Tengok buku tu macam mana. Seperti ada satu buku nipis macam ni. Nipis macam buku kita ni, nipis. Ditulis oleh seorang profesor daripada USM dulu masa saya ada kuliah di USM dulu. Apa nama? Sam, tempat tu apa nama? Apa nama? Yang tempat kita mengajar tu? Bukan kajian ayat. Kajian ayat tak panggil kita. Bukan. Nama dia dalam bahasa orang putih. Tak apa, saya ingat saya bang. Profesor tu yang panggil saya tu, nama dia Profesor Dr. Saleh Syukri Saleh, ya. ISDEF, nama dia punya department ISDEF. Dia tulis satu buku, nipis lagu ni, kena baca. Tajuk buku dia 7 unsur pembangunan Islam. Kena baca buku tu. Hak mukadimah tu penting. Dia cerita macam mana pembangunan, dia ni PhD dalam bahagian pembangunan antara Islam dan bukan Islam.
cerita macam mana lepas Perang Dunia Kedua, pembangunan nak masuk ni, nak bangun balik, nak develop balik dunia ni macam mana. Maka dibawalah dengan teori kapitalis dan Marxis. Cerita tu yang ni tak baca pula ni. Tapi saya nak bagi tahu, kata antum baca buku tu, antum bagi tahu, antum nanti tahu pasal apa. Pasal apa setiap kali masuk pembangunan, dua benda ni akan jadi mangsa, agama dan budaya. Why? Pembangunan masuk ke India yang menjadi mangsa agama orang Hindu dan budaya Hindu. Pembangunan masuk ke dunia Arab yang menjadi mangsa adalah agama orang Arab dan budaya Arab. Pembangunan masuk ke tanah Melayu yang jadi mangsa ialah agama orang Melayu dan budaya orang Melayu. Orang Melayu yang terima agama, yang terima pembangunan, dia terpaksa tolak sebahagian budaya dia dan agama dia. Itu dicerita awal mukadimah dalam 7 rangka pembangunan Islam. Dia cerita satu-satu. Cari buku tu. Apa nama profesor tadi? Syukri Saleh. Orang Kelantan. Muka berjenis. Tak macam saya lah. Muka dia muka cerah, muka berjenis dulu pakcik. Baik. Yang ni pun kita kena tahu. Muhammad Amin dalam Duhal Islam dia kata benda yang paling dahsyat yang bawa pengaruh besar kepada Islam ni ialah Greek tua. Terutama ilmu falsafah. Falsafah mana? Falsafah ketuhanan. Telah bermaharajalela. Lagi sekali Sahibus Samah ulang benda ni. Dia kata Dr. Yusuf Qardawi rahimahullahu ta'ala, para pengkaji tidak boleh membantah bahawa tasawuf telah terpengaruh pada tahap tertentu unsur-unsur asing, sama ada anasir Kristian, Hindu, Parsi atau Yunan. Juga unsur-unsur Islam dalam tempoh masa sekian lama telah masuk ke dalam tasawuf pemikiran yang pelik. Daripada sumber-sumber yang disebut tadi atau selainnya, sehinggakan sebahagian tasawuf sampai kepada peringkat percaya kepada al-hulul atau al-ittihad atau wahdatul wujud. Ada sikit nota kaki di bawah. Kata Abdullah Nasih Ulwan, Dr. Abdullah Nasih Ulwan, dia ada tulis satu buku 2 jilid tebal-tebal macam ni. Tajuk dia Tarbiyatul Aulad fil Islam, pendidikan anak-anak dalam Islam. Menarik buku dia, kawan. Menarik. Cara yang dia bagi tu sangat menarik. Kata Abdullah Nasih Ulwan, pemikiran wahdatul wujud berpegang bahawa tiada khalik, tiada pencipta, dan tiada makhluk, bahkan keduanya adalah satu. Sekalipun berbagai-bagai nama. Pemikiran hulul berpegang bahawa Allah Subhanahu mengambil tempat tinggal dalam tubuh badan. Ini seperti hulul bagi mereka yang beriktikad bahawa Allah tinggal dalam tubuh Ali radhiyallahu anhu. Pemikiran ittihad pula berpegang bahawa berlakunya kesatuan kepada Allah dengan kehendak hamba. Mereka menamakan sebagai al-fana. Ini adalah kepercayaan yang kufur lagi sesat. Maha tinggi Allah dengan keagungan dan kebesaran daripada semua itu. Yang ni ada dalam sebahagian kepahaman ajaran tasawuf, boleh kata. Yang mana tadi? Tak nampak tak mana ada tu. Okey, sebahagian mereka. Betul eh? Sebahagian mereka pula bercakap mengenai qidam Nur Muhammad. Qidam Nur Muhammad. Sedia Nur Muhammad ni sedia ada. Tak ada permulaan. Atau yang mereka namakan Al-Hakikat Muhammadiyah, Hakikat Muhammad. Ini ada di mana? Ada dalam buku Barzanji. Tengok balik.
Dia sebut tentang nur, haqiqah Muhammadiyah. Bila nak jadi hakikat Muhammadiyah tu, itu yang ada dalam buku Barzanji. Macam mana satu nabi, satu malam mai, nabi lain pula mai, nabi mai pula bagi tahu pada Aminah bahawa anak mengandung ni bukan sebarang orang. So Aminah dah tahu daripada awal yang dia mengandung tu adalah seorang nabi dan rasul. Terpancang pula satu cahaya yang besar. Ini semua berkaitan dengan hakikat Muhammadiyah, nur Muhammadiyah. Baik. Juga mereka bercakap mengenai kewalian para wali, kasyaf, al-mawajid. Di bawah tu ada nota kaki. Al-mawajid, perasaan yang timbul dari dalam jiwa yang sebahagian golongan sufi berpegang dengannya. Ada zauq, ada satu perasaan dia dapat. Dan berhukum dengan perkara-perkara tersebut dalam nas agama. Dia ambil semua benda ni jadi hukum, sumber hukum. Mereka memisahkan hakikat dan syariat. Berpegang bahawa dalam mendidik murid tasawuf, hendaklah dia di hadapan gurunya bagaikan mayat di hadapan orang yang memandikannya. Macam ni punya dok mai murid dengan guru. Mereka melampaui batas dalam zuhud dan apa yang berkaitan dengannya sehingga ke peringkat terkeluar dari kesederhanaan Islam kepada kerahiban Kristian. Oh, dahsyat. Di antara dua perkara asas yang mesti di atas dua perkara asas yang mesti diketahui mengenai kerohanian dan tasawuf di atas, maka setiap Muslim mesti berhati-hati agar terus berada atas jalan Quran dan As-Sunnah dan terpelihara daripada unsur-unsur yang selainnya dalam akidah dan ibadah. Ikhwan, nampak macam simple Pakcik Din, tapi yang ni kalau kita hayati, dia memberi satu panduan yang besar pada kita. Nombor satu apa dia? Kita kena ingat Quran, Sunnah padat dan syarat dengan ilmu tazkiyatun nafsi. Pakcik Din, saja saya kata bini kita cantik. Bini kita cerdik. Bukan kata cerdik, terlalu cerdik. Bini kita apa? Akhlak bagus. Bini kita pandai masak. Bini kita pandai jaga kita. Bini kita tolong kita. Bini kita ni pendek kata dia ada package seorang isteri. Agak-agak kita tertarik tak dengan perempuan lain. That based on fakta. Haji Abdul Karim, fitrah. Kita orang jantan kahwin pasal apa? Ada 2-3 pasal lah. Tapi di antara pasal yang menjadi pasal yang menjadi pasal kita kahwin ni apa dia? Bila kita kahwin, kita nak ada satu orang urus hidup kita. Makan kita, minum kita, nafsu kita. Pasal kita tak mau terlibat dengan dosa. Kita makan kita boleh urus, kita pergi kedai mamak, mai tang baju nak basuh, nak lipat. Ada tangan kita kerah. Pakcik boleh basuh baju, iron, lipat, kutip. Oh, boleh lah. Okay lah. Saya tak boleh lagi. Saya tak erti nak tekan yang mana. Kan nak bobor sabun, saya bor tepung gandum, saya tak tahu nak bor tak mana. Kita nak, kita balik rumah, kita tak payah mop rumah, kita tak payah cuci rumah, kita nak rumah kita sempurna. Pasal tu nisbah kepada dulu kita kahwin, dulu orang perempuan biasanya tak keluar kerja. Pasal dia dikatakan urus rumah. Dan kita laki-laki, kita ada nafsu sebagai manusia. Bila main nafsu kita tak mau buat dosa. Maka kita ikut perintah syarak. Kita cari isteri kita. Dia beranak untuk kita. Dia jaga kita semua. Kita duk tengok dia elok.
tak pasal kita nak pergi cari bini lain. Tapi bila kita tengok isteri kita, kita tak nampak ni ciri-ciri wanita ni, tak ada. Masuk balok, dah balok liat, payau habis kampung, dia buat buka badak. Kita balik rumah, pampers anak dalam pancok, lampin dalam pancok, lungguk baju dalam pancok. Kita berjalan dalam pancok tu penuh dengan lumut. Bila kita tak nampak pada bini kita ni lebih, tiba-tiba main satu perempuan lain. Perempuan tu, kita pergi kedai kopi, dia tanya kita, abang nak minum apa? Kita abang sekali aja, saya minum kopi gula sikit. Dia tanam benda tu, bila pun dia tak tanya dah kita, abang kopi kurang mana? Pasal apa yang ni sekali aja dia boleh tahu, yang tu berkali-kali ni tak dapat. Maka masa tu barulah kita punya peralihan feeling. Haji Karim, syuur kita punya rasa tu, kita nampak dia ada kelebihan. Selagi kita, biji mata kita ni duk tengok suami kita ada kelebihan, kita tak tertarik dengan siapa-siapa. Hamailah hero, sadu ke, modo ke. Tunjuk hero ni sadu, badan berketui. Apa spek? 6 spek, 6 spek. Dia tengok lelaki dia tak ada spek, pakai spek. Tapi dia punya duk ingat, dia ni dengan badan sadu, kalau dapat dengan aku nak kena rongkuh semua, laki aku ni dengan baju dia tulung sidai, dengan ambuh, dengan bila dia tahu kelebihan pasangan dia, dia susah nak cari pasangan lain. Nah, demikianlah agama. Kalau kita tahu agama kita ni, Quran dan Sunnah lengkap, syarat, dia boleh bimbing kita, dia boleh asuh kita, dia boleh jaga kita, dia boleh bersih kita, lama akal kita, mata kita, hati kita, nampak agama kita sempurna macam tu, kita tak akan cari lain daripada agama kita. Masa kita duk nampak sunnah Nabi ni sempurna, sunnah Nabi ni cantik, indah, elok, lengkap, kita tak akan cari benda lain. Tapi bila kita tak tahu dalam sunnah ni ada semua khazanah ni, masa tu bila orang tunjuk satu benda yang menarik, kita kata why not, kita try. Kerana kita tak tahu yang kita duk ada ni apa. Ni kita duk ada ni khazanah apa. Kerana itu ramai orang dia try benda lain. Dia tak mau ambil hak Nabi dan dia tak mau belajar hak Nabi. Macam semalam Kep kata saya, kita duk belajar dulu-dulu, apa ustaz-ustaz duk kata kita, syarat kita beramal ikhlas dah ada ilmu. Itulah syarat dah. Mana-mana pun kita pergi, ustaz nanti abang, kita nak beramal kena ikhlas dan ada ilmu. Dan setiap tok-tok guru ni ilmu dia tak sama. Maka pasal itu, mai ilmu dalam bentuk apa pun otak kita akan terima sebab dia ilmu. Bila ada orang tak boleh terima benda tu, kita kata hang tak tahu. Maka kita dah set dah syarat beramal, ikhlas dan ada ilmu. Bila kita belajar kemudian baru kita dengar pula syarat beramal itu bukan sahaja ikhlas, ada ilmu, bahkan wajib ikut Nabi. Baru kita macam terkejut, tak biasa dengar ni. Bermakna bukan semua ilmu. Ilmu yang dimaksudkan di situ mungkin ikut Nabi, tapi tak diterang dengan betul. Lah ni baru kita tahu syarat Allah terima amal kita, ikhlas, ikut Nabi. Dulu kita pun tak tahu hadis sahih, hadis palsu, apa bala punya hadis. Lah ni daripada orang kampung duk mindam tu, dia pada sibuk tanya hadis ni sahih ke tak, sambil duk mindam. Kesan daripada hadis itu dibahas. Hak duduk mengaji di surau, duduk di ujung-ujung, dengar ustaz tu cakap, dia duk cakap sama kawan dia,
Sahih ke tu? Tapi dia tak masuk dalam tempat mengaji, dia duduk di balai lentang ni. Dia sahih ke tu? Mana tu guru tak terbakar dengan dia? Dah hang tak masuk, hang petikai pula aku. Kawan tu terbakar lah kat dia. Maknanya perbahasan pasal hadis ni, wajib sahih ni dah mula sampai. Seperti mana dah mula sampai pada kita. Satu-satu amalan yang kita nak buat mesti ada kain, ada rantai yang cakap dengan Nabi. Tak boleh. Tak perlu orang tak tanya, pasal apa kita nak zikir hu-hu? Orang mula tanya. Dulu orang terima je. Hak-hak, hu-hu, ya Allah. Biasa. Tapi lah ni, bila mula dibawa prinsip-prinsip macam ni, orang mula dah tak berani. Hatta yang duk bagi petua dekat orang ni, dia mula dah kia. Tahu kia? Dia dah jadi kia dah. Pasal apa? Satgi dia bagi, zaman lah ni pula orang ambil gambar, orang edit, orang hantar pergi sana pergi sini, dah dapat kepada geng-geng yang pandai hadis ni, mampu dah aku. Mampu dah aku nanti kena dia persoal aku, lingkup aku. Dia pun jadi dia jadi kia. Dia jadi sentak Ustaz. Dia nak pi tu. Ini ikhwan nampak tu kata nampak macam biasa. Pasal tu bila kita nak terlibat dengan mana-mana ajaran, kita kena tanya, hak dia bawa tu mai daripada Nabi SAW betul pun tidak? Ikhwan, sebagai Muslim, asas sebagai Muslim, saya katakan, kita juga ada kita punya prinsip. Juga dua prinsip kita sebagai Muslim. Tak mana-mana kita kena ingat. Prinsip kita yang pertama apa dia? La ilaha illallah. Prinsip kita yang kedua, Muhammadun Rasulullah. Dua prinsip. Daripada la ilaha illallah ni, dia bawa makna apa? Dia bawa pengertian apa? Dia bawa pengertian bahawa kita mengesahkan Allah dalam semua ibadat yang kita buat untuk Allah. Kita esa Allah. Kita sembah hanya pada Allah, tak sembah pada benda yang lain. Hanya Allah sahaja yang layak diibadahi dengan ibadah yang benar. Dan masa kita melakukan ibadah kepada Allah, kita tidak akan mensyirikkan Allah. Dia bawa kepada asas itu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dia tidak ada iyyaka na'budu, lepas wa iyyaka nasta'in. Dia tidak ada wa iyyaka na'budu wa quburu nasta'in, wa pokok nasta'in, tidak ada. Yang ada iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Apapun, angkat tangan, minta pada Allah. Kita terus dengan Tuhan. Kita tidak ada pengantaraan. Tak ada kubur yang kita puja, tak ada pokok yang besar dekat kita, tak ada nama-nama orang mati kita masuk mai duk jadi celah doa kita, tak ada. Sebab asas kita la ilaha illallah. Besar mana dosa kita, besar mana salah kita, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Terus minta pada Allah. Yang ni kita panggil dengan nama Tauhidullah wahdah. Kita hanya mengesahkan Allah semata-mata. Itu asas kita. Ada orang ajak kita minta pada benda lain, kita tak mau. Minta pada Allah. Asas yang kedua apa dia? Muhammadun Rasulullah. Apa mafhum, apa maksud daripada asas ni? Bahawa kita disuruh oleh Allah mengikut cara Rasulullah dalam beribadat, mendekatkan diri kepada Allah. Titik. Yang ni dipanggil Tauhidut tariqu ilaihi. Kita menjadikan hanya satu sahaja jalan untuk pergi kepada Allah, iaitu jalan Muhammad Rasulullah. Jalan lain kita tak ambil. Ini asas prinsip kita. Nak pergi tak mana pun, nak jadi apa pun dengan kita ikhwan yang ni,
Yang ni kita pegang dengan asas yang sangat kukuh ini. Hanya kita akan melalui jalan dan cara ibadat yang ditetapkan oleh Nabi dalam tujuan mendekatkan diri kepada Allah. Kalau jalan tu tak mai daripada Nabi secara sahih, dia bukan jalan kita. Kenapa? Kerana Muhammadun Rasulullah itu telah mengikat kita. Orang tak zikir lagu ni, orang tak zikir lagu ni, kita tak mau ambil. Tak ambil sampai sabit daripada Nabi secara sahih, tanpa syak, tanpa ragu, jelas, baru kita ambil. Apa-apa amalan kita nak buat, sahabat, cuba kita sedikit pergi ke belakang pada muka surat 13 tu, hadis muka hadis itu daripada muka surat 13, tapi kita pergi muka surat 16, kita ambil terjemahan dia. Hadis yang cerita Abdullah bin Mas'ud. Abu Musa al-Asy'ari jumpa Abdullah bin Mas'ud, pergi ke rumah dia waktu subuh, nak ajak dia pergi tengok ada satu kejadian di masjid. Cuba kita tengok hadis ni, macam mana sahabat Nabi pertahankan dua prinsip asas ini, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tengok macam mana dia jaga. Cuba sahabat bagi sedikit tumpuan pada perkataan. Dia punya kronologi itu semua kita tahu. Saya nak ambil pada perkataan Abdullah bin Mas'ud. Apa dia kata? Pada perkataan, demi yang jiwaku berada di tangannya. Demi yang jiwaku berada di tangannya. Yang dalam hadis tu dia kata, walladhi nafsi biyadihi innakum la'ala millatin hiya ahda min millati Muhammad. Demi jiwaku berada di tangannya, di tangan Allah, adakah kamu berada di atas agama yang lebih mendapat petunjuk daripada agama Muhammad? Soalan apa ni Abdullah bin Mas'ud bagi kat mereka? Dia bagi soalan ni setelah dia tengok mereka pergi buat satu ibadat yang kaifiat mereka buat ibadat tu tak macam Nabi ajar. Dia mula lihat kesangsian hak mereka buat tu tak sama dengan maksud Muhammadun Rasulullah. Muhammad diutuskan sebagai Rasul untuk ajak kita jalan mendekatkan diri pada Allah. Semua jalan masuk ke syurga, mendekat diri pada Allah, telah pun Muhammad ajak kita. Dan semua jalan yang melepaskan kita daripada neraka, semua telah Muhammad ajak pada kita. Maka dia tanya kepada mereka ni, dia kata, demi jiwaku, nyawaku ada dalam tangan Tuhan, adakah hampa rasa hampa lebih mendapat petunjuk? Adakah hampa rasa hampa berada di atas satu agama baru, yang agama baru tu Tuhan buat turun ke hampa, hampa dapat petunjuk, hampa dapat taufik, hampa dapat ilmu untuk beramal dengan benda ni, yang benda ni Muhammad tak dapat. Adakah hampa rasa macam tu? Itu mafhum soalan dia. Adakah kamu rasa kamu berada di atas agama lebih mendapat petunjuk daripada Muhammad? Kamu rasa kamu buat ni satu agama ni mendekatkan diri pada Allah, ni satu jalan nak pergi pada Allah, jalannya Muhammad tak tempuh, Muhammad tak teroka, Muhammad tak tinggal, Muhammad tak ajak. Adakah hampa rasa hampa lebih mendapat petunjuk daripada Muhammad? Diminta dia jawab. Dia tak boleh jawab dan tak mungkin dia jawab ya. Dia kata lagi sekata, dia kata, atau sebenarnya kamu semua membuka pintu kesesatan. Atau dia kata, au muftatihu babi dalalah, kamu buka pintu kesesatan. Apa mafhum perkataan dia? Adakah kamu rasa dalalah, apa maksud dalalah di sini? Nabi sebut tadi, kullu bid'atin dalalah. Seolah-olah Abdullah bin Mas'ud kata pada mereka, adakah kamu rasa dengan bid'ah kamu buat ni, nama dia bid'ah kaifiyah ni,
Bid'ah kaifiat yang kamu buat ni, kamu akan mendekatkan diri pada Allah dan Allah akan terima. Dengan bid'ah ni kamu sampai pada Allah. Sedangkan bid'ah tu satu benda sesat. Benda sesat ni boleh sampai ke Tuhan. Kamu fikir macam tu. Dia tanya soalan begitu. Pasal apa dia tanya lagu tu? Pasal dia tahu dua prinsip asas tadi. Pasal dia reti. Siapa dia Muhammad ni? Muhammad mai nak ajak kita. Muhammad mai semua nak didik kita, nak asuh kita untuk bawa jiwa dan raga kita, tubuh badan kita menuju pada Allah. Bila badan kita rokok, hati kita rokok. Jasad kita sujud, hati kita sujud. Pikiran kita rendah, tawaduk di hadapan Tuhan. Kita ada tazallul, tadarru'. Kita rendah, tersimpuh kita depan Tuhan. Muhammad nak ajak benda tu. Adakah kamu nak ambil bid'ah dan nak jadikan bid'ah itu sebagai satu kedekatan kamu pada Allah? Sebenarnya kamu telah terlibat dengan satu kesesatan. Tengok apa dia jawab. Dia kata apa? Dia kata, demi Allah, wahai Abu Abdurrahman. Dia pun jawab, kami hanya bertujuan baik. Tengok. Dia pun jawab. Perkataan depa ni seolah-olah dia bagi maksud apa? Wahai Abdullah bin Mas'ud, kami tahu cara kami buat ni memang kaifiat dia bid'ah, tapi niat kami baik. Mana nak tahu Tuhan terima? Jahil sampai tahu tu. Mana boleh Tuhan terima lain daripada jalan Nabi dia? Seolah-olah dia kata memanglah hak kami buat ni Nabi tak buat, tapi kami buat ni untuk Tuhan. Kod-kod Tuhan terima, kod-kod Tuhan boleh terima satu jenis dalalah. Dahsyat. Jawab Abdullah bin Mas'ud pada mereka, dia kata berapa ramai yang bertujuan baik tapi tidak menepatinya. Dia kata berapa banyak, wa kam min murid lil khair la yusibahu. Berapa banyak murid, orang yang nak mendekat diri pada Allah dengan niat yang baik, tapi dia tak sampai. Kenapa? Kerana jalan yang dia pakai untuk sampai pada Allah tidak mengikut jalan Muhammad. Subhanallah. Itu adalah kita punya apa? Kita punya prinsip. Ikhwan, kita kena pegang prinsip ni. Tak mana saja kita pergi, kita kena pegang prinsip ni. Kita tak boleh apa? Tak boleh bergenjak. Pasal tu Allah Ta'ala panggil mereka ni dengan nama, sahabat Nabi dengan nama radhiyallahu anhu. Allah redha dia. Kita kata ridwanullah alaihim ajma'in. Semua sahabat Allah redha. Pasal apa? Dia pergi mana dia ingat benda ni. Tapi kalau kita tak ingat, ikhwan, Abdullah bin Umar biasa saja. Sahabat tu bersin hajim. Apa dia kata? Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Itu saja dia kata. Dia pergi bersin lagu tu depan siapa? Depan Abdullah bin Umar, anak kepada Sayyidina Umar Al-Khattab. Abdullah bin Umar dia dengar, dia kata hakadha laysa alamana Rasulullah. Dia kata dia bukan macam ni. Nabi ajak kami bukan macam ni. Dia kata bukan macam ni yang Nabi ajak kami. Nabi ajak kami, idza atasa ahadukum falyahmadillah. Bila satu orang tu bersin, dia kata alhamdulillah. Dan Nabi tak sambung dengan suruh selawat pada dia. Allah ikhwan, apa salahnya? Tak, kita nak petikai apa? At least selawat ni ada pahala ke tak? Allah kata innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi kan. Lepas tu Allah kata ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Orang beriman hampa semua selawat kat Nabi. Penduduk langit berselawat, penduduk bumi berselawat, berhimpun dua selawat, ahli langit dan bumi. Allah angkat kedudukan Nabi. Dan Allah pun tak habaq selawat tak mana. Apa salahnya bila bersin nak selawat? Abdullah bin Umar bantah. Sebab apa dia bantah? Dia faham prinsip nombor 2, bahawa kesemua jalan mendekatkan diri pada Allah yang kita nak manfaat dia lepas kita mati, mesti ikut jalan Nabi, mesti ikut jalan hidayah.
walaupun hanya menambah perkataan wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Abdullah bin Umar juga dalam hadis Bukhari berjalan dengan sahabat, dia keluar daripada Isyak berjalan, duduk musafir, jalan, dia pusing belakang, dia tengok ada beberapa kuda ke ataupun unta ke, tak ada. Dia kata, berhenti Ustaz, mana mereka ni pergi? Tunggu Ustaz, mereka mai. Tunggu Ustaz, mereka ni mai. Dia tanya kat mereka, pergi mana? Mereka kata, wahai Abdullah bin Umar, kita keluar daripada Isyak tadi, kami baru teringat ni nak masuk subuh dah, kami tak buat witir lagi. Tu Abdullah bin Umar, tu apa buat apa? Kami pun berhenti Ustaz, kami semayanglah witir. Itu yang lambat tu. Oh, alhamdulillah, sahabat boleh semayang witir dalam musafir ni kira besar punya rahmat. Kita alhamdulillah, kita semayang dalam musafir ni kalau boleh buat jamak pun besar rahmat. Jamak kasar ni besar rahmat. Apa sunat-sunat nak buat pula? Dia pun berhenti buat. Apa kata Abdullah bin Umar pada mereka? Alaysa lakum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam uswatul lakum? Tidakkah Nabi, tidakkah Rasulullah itu contoh untuk kamu? Dia berkata, ya. Pasal apa marah? Tidakkah ketika Nabi bermusafir, Nabi semayang atas kenderaan dia? Pasal apa nampak turun bawah? Nabi semayang sunat atas kenderaan dia. Pasal apa nampak semayang di bawah? Sikit hal saja, sikit hal. Memang semayang atas kenderaan ranting punya hal lah, ranting, forok, cabang. Dah, mereka faham prinsip yang kedua. Prinsip yang pertama, kita mengesahkan Allah, beribadat hanya kepada Allah, dan kita tidak akan ibadat pada benda yang lain, dan kita tidak akan syirik pada Allah dalam ibadat. Dan prinsip yang kedua, ketika kita beribadat pada Allah, kita hanya mentauhidkan satu sahaja jalan untuk sampai pada Allah, iaitu jalan Muhammad. Subhanallah. Abdullah bin Umar juga cerita dalam riwayat Abi Daud, jalan-jalan. Ini dicerita oleh Imam Mujahid. Jalan-jalan masuk ke masjid nak sembahyang lohor. Di pintu masjid tu dah habis azan, ada satu syekh duk panggil orang. Dia kata as-salatu jami'ah, as-salatu, dia duk riau, dia nak habaq kata, "Woi, mai sembahyanglah, duk bala rokok apa. Mailah nak kamat dah." Dia pergi kata lagu tu, as-salatu jami'ah, dia kata mai. Abdullah bin Umar sampai situ, dia kata, jom kita sembahyang tempat lain. Depa telah beramal dengan satu benda yang tak pernah Nabi amal. Kerana setelah azan untuk panggil orang sembahyang hanya ada iqamah, tidak ada yang lain dah. Oh, subhanallah. Kalau semua ni jadi zaman kita kata apa? Alah, sikit punya apa jadi masalah. Dia itu panggil orang sembahyang tak baik ya. Abdullah bin Mas'ud dah kata, ramai orang nak buat baik, jalan tak kena, tarik dia tak kena, sirah dia tak kena, dia tak masuk dengan cara Nabi. Maka kita belajar semalam apa dia? Esok di hari akhirat, bila orang tu terlibat dengan perkataan dalalah, sesat, maka salah satu benda yang Nabi sendiri panggil sesat, apa dia? Bid'ah. Apa jadi kat dia? Semalam kita belajar, bila sampai di hari akhirat apa jadi? Khaba amaluhu wa lam yanfa'uhu. Dia jadi rugi, amal yang dia buat tu semua tu rugi, dan amal tu tak akan bagi apa-apa manfaat pahala kat dia. Kerana kita dituntut di atas hidayah dan petunjuk Muhammad. Oh, subhanallah ikhwan. Itu dua prinsip juga yang kita kena tahu. Kita sebagai seorang Muslim, kita kena tahu benda tu. Ikhwan, lepas tu tajuk keempat. Tajuk keempat ni tajuk last. Tajuk last, tapi dia ada banyak bab-bab kecil. Faktor-faktor
yang membawa ajaran tarekat dan tasawuf kepada penyelewengan. Apa dia faktor-faktor ni, ikhwan? Pakcik Din nak sambungkan, kita tudah lah. Boleh saja Alhamdulillah. Jadi ikhwan, kesimpulan yang kita baca malam ni apa dia? Kita baca daripada tajuk utama. Tajuk utama apa dia? Pesan Nabawi, macam mana elok kita sesat. Satu. Tajuk kedua kita baca semalam, syarat amal soleh. Tajuk ketiga malam ni kita baca dalam hal pembersihan jiwa, kita kena tahu dua benda. Ada benda yang kita sabitkan ada dalam agama ni, ada benda yang kita sabitkan ada di luar sana, jalan-jalan penyelewengan. Dan Sahibus Samahah sebut di antara penyelewengan yang ada. Dan pada bab keempat ni dia akan sebut detail lagi. 1, 2, 3, 4 detail lagi. Ikhwan, ini saya rasa kelebihan yang Allah bagi kepada Sahibus Samahah kita, Datuk Mufti. Buku dia tak berat, kata-kata dia sangat dengan makna, dan kita mudah faham. Agak-agak ada yang tak faham. Tok Mat baru balik daripada Mekah dan Madinah, ada rasa pening, ni tajuk apa pula? Simple, ringan, boleh faham. Simple, ringan, boleh faham. Inilah yang kata ilmu. Kalau ilmu duk main rosot main kepala otak, duk jadi macam kaset lama, kena bubur pensel tubi, duk pusing balik, dia rekod wire tu. Itu bukan ilmu. Ilmu dengar boleh faham, boleh beramal. Maka apa sahaja kita dengar mengajak kita kepada Quran, mengajak kita kepada sunnah, yang tu kita bagi perhatian. Dan antum tengoklah orang-orang yang mereka ni bila ada ilmu pasal Quran dan sunnah, cakap mereka mesti atas Quran dan sunnah, dia tak pergi benda lain. Dia tak pergi lagu dia tu duduk terbang, dia ni duduk terbang, dia tak main lagu tu. Dia main Nabi macam mana, dan Nabi macam mana, sahih ke tak, sabit ke tak sabit. Kalau sabit kita beramal, kalau tak sabit kita tak sebelah sah. Cari yang sahih. InsyaAllah ikhwan, hanya umur kita sambung tajuk yang keempat, faktor membawa ajaran tarekat dan tasawuf kepada penyelewengan. Wallahu ta'ala a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa